العظيم أستغفر الله 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 العظيم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datin Hafizah, Puan Azizah, Yusuf. Astaghfirullahaladzim. وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hajah Kaina. InsyaAllah kita dengar sedikit selawat. Selawat hari ini selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah yang insyaAllah baik untuk kita amalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nurizan, Puan Rusyatina, Puan Ramlah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita dengar sikit selawat Selawat tafrijiyah. Sama-sama kita hayati selawat ini. InsyaAllah selawat yang baik untuk kita amalkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Norma, Kak Puan Wan Mahrani, Cik Dahita, bihi ragaibu husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhihil karim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Laila, fi kulli lamhatin wa nafasi. Waalaikumsalam Puan Rostina, Puan Ramlah, Puan Ana, Puan Asma. Salli salatan kamilatan wa salim salama. Waalaikumsalam Cik Gudah, ketemu Cik Dah, Kak Nah. InsyaAllah kita hayati dulu selawat tafrijiyah. Hamidu bihi kurabu wa tuqadda bihi hawaiju nalu bihi ragaibu husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala. Harap Ustaz selalu sihat insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Waalaikumsalam Puan Nia, Puan Zaitun, insyaAllah. Sama-sama kita boleh share kuliah kita. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk semua. Taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfaridu bihi al-kurabu wa
وتقضى به الحوائج. InsyaAllah hari ini kita akan sambung tentang fiqh solat, tentang rukun sembahyang. Dua yang terakhir dah, nak habis dah. Biwajhin karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi adadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Rus Ali Barohana. InsyaAllah kita dah habis selawat. Sama-sama kita akan start kuliah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, ibu-ibu, para pendengar yang saya hormati sekalian, yang pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran dan jutaan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah ta'ala masih lagi mengurniakan, memberikan dan menganugerahkan kepada kita berbagai-bagai bentuk dan jenis nikmat-nikmatnya. Antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita sama-sama boleh lagi berada di dalam satu majlis ilmu secara atas talian, ataupun kita panggil kelas online lah, kuliah online. Pada pagi ini untuk kita sambung tentang fiqh solat. Fiqh solat pada bicara tentang komponen-komponen asas dalam sembahyang, iaitu tentang rukun-rukun sembahyang. InsyaAllah hari ini kita akan masuk rukun sembahyang yang ke-12 dan yang ke-13. InsyaAllah habis rukun sembahyang ni, kita ikut pula dan belajar pula tentang sunat dalam sembahyang. Okey, sunat ab'ad, sunat hay'ah, kan, apa maksud dia tu. Okey, kita akan habis kitab Musolli ni sampai akhir insya-Allah. Jadi bagi ibu-ibu yang ada persoalan, okey, dalam grup Telegram tadi saya nampak ada soalan. Okey, jadi bolehlah soalan tu nanti saya akan baca, dan kalau bolehlah soalan tu kita tanya dalam grup Telegram lah. Okay, mudah sikit, sebab bimbang berat. Kalau banyak kan berat, kita tukar kepada grup Telegram. Telegram tu dia agak ringan, kan? Sebab itulah kita buat grup Telegram tu, untuk bertanya soalan di situ. Okey, di WhatsApp ni kita untuk makluman kuliah-kuliah, sedikit perbincangan, kan, untuk ada apa-apa benda-benda yang isu-isu berbangkit ke, kan, kita boleh bincang situlah. Tapi untuk soal jawab, kita tanya dalam grup Telegram. Dan untuk hari ini juga, kalau ada soal jawab tentang bab solat, boleh terus komen secara live kita ni, saya akan baca soalan nanti. Baik, insya-Allah kita sambung pada kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, iaitu hari ini sambung pada muka surat 9. Kalau yang Jawi itu muka surat 9. Kalau yang Rumi, cetakan Al-Hidayah yang terbatu, harga RM10 tu, cetakannya mungkin dalam muka surat belah-belah kot, saya tak pasti. Boleh ibu-ibu komen untuk orang lain tahu juga. Kita belajar muka surat berapa. Okey, insya-Allah. Yang Jawi muka surat 9, baris yang kedua daripada atas. Okey.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin summa amin. Ke-12-nya yakni rukun yang ke-12 daripada 13 rukun solat ni. Ke-12-nya memberi salam yang pertama. Maknanya kita faham sini, rukun semayang salam pertama sahaja, memberi salam, bukan menoleh tu kan. Menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, itu bukan rukun. Okey, yang rukunnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dipanggil rukun, memberi salam, sebutan salam tu. Jadi salam ni dia rukun qauli. Sebut rukun qauli, kita fahamlah, kita kena baca dengan jelas, wajib kita dengar kan, memperdengarkan setiap huruf-huruf, setiap baris yang ada dalam sebutan salam tu. Boleh. Jadi kalau kita dah bahas sebelum ni tentang rukun qauli yang lain, Fatihah kan, takbir, tahiyat akhir. Jadi salam pun sama. Bila kita beri salam tu, kita kena dengar untuk diri kita. Okey, jangan baca tengah timbul. Alaikum dalam hati. Tak kena. Okey, dia kena jelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Lepas ni kita tengok sikit, apakah kesalahan yang biasa dibuat oleh orang ramai tentang memberi salam ni. Ramai yang kadang-kadang dia jadi tabiat dah. Okey, sebab apa? Bila kita tanya, dia kata ni sebab dulu ikut mak ayah. Tengok tok buat, tengok ayah buat, last sekali jadi amalan, jadi tabiat, dan payah nak ubah walaupun kita dah belajar dah. Okey, sebab itu kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala ni memperbaiki, mempercantikkan ibadah kita dengan ilmu. Seperti mana yang kita dah amalkan doa yang kita dah sebut sebelum ni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang belakang tu, wa husni ibadatik, perbaikilah ibadatku. Ya Allah, bantulah aku untuk baiki semayangku, ibadahku yang lain, supaya jadi yang hasan, yang terbaik, yang paling comel, yang paling kata ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Itu yang pertama kena faham. Kena beza manakah rukun semayang dalam salam tu, iaitu perkataan assalamualaikum. Baik, kata syekh kita lagi, dia nak beri sekurang-kurang lafaz salam. Macam mana sekurang-kurang lafaz salam? Iaitu dia kata sekurang lafaz salam tu, yang kata kalau kita baca ni pun sah dah semayang kita, iaitu assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, itu paling kurang lafaz memberi salam. Okey, dan yang akmalnya, yang paling sempurna dalam beri salam ni, assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi. Kalimah Allah tu tullah panjang sikit, 2 harakat lah. Jangan kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi macam nak marah kan. Kita baca biarlah assalamualaikum warahmatullahi, panjang sikit, tullah. Sebab kalimah Allah tu kan, lam yang kedua ada sabdu. Bila ada sabdu, kita kena panjang sikit. Okey, boleh faham? Itu dia kata yang akmalnya, yang sempurnanya, assalamualaikum warahmatullahi, 2 kali. Sekali ke pihak kanan dan sekali ke pihak kiri. Okey, itu yang akmal. Maknanya sunat kita beri salam tu 2 kali lah. Okey,
Yang pertama tu wajib lah, kali kedua tu sunat. Maknanya yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kata para ulama macam mana kita beri salam tu, Assalamualaikum. Lepas tu baru kita toleh ke kanan, warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak tak? Boleh faham? Maknanya lepas alaikum tu baru kita toleh. Ini kata sebagian ulama. Assalamualaikum warahmatullahi kanan. Okey, lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Okey? Menoleh tu dia kata. Okey, menoleh, dan dia kata berpaling keduanya hingga kelihatan pipinya bagi orang yang duduk belakangnya. Maksudnya kita berpaling, kita toleh tu kan, sehingga orang belakang ni boleh tengok pipi kita yang belah kanan ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak dah? Okay, ini dalam bab beri salam. Jadi yang agak menyedihkan, dalam kita punya masyarakat Melayu, okey, kita beri salam macam mana? Kita tunduk kan? Tunduk, lepas tu kita angguk. Tunduk, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tak ada dalam hadis. Okey, itu dipanggil kesalahan yang ramai orang buat ketika beri salam. Faham ibu-ibu sekalian? Tak boleh tunduk macam tu. Walaupun kalau tunduk macam tu pun sembahyang sah, kan? Tapi ramai kita ni bila sembahyang dia angguk-angguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tak ada dipanggil dalam hadis, ataupun Nabi tak buat macam tu. Nabi berpaling je. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kata para ulama masa berpaling tu, okey, mata kita ni tengok hujung bahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak tak? Okey, bukan kata angguk gitu. Tak ada angguk-angguk. Boleh faham ni kata guru kami, dia suruh tegurlah masyarakat supaya jangan jadikan sebagai satu amalan tu. Bila nak beri salam, dia angguk-angguk, geling-geling. Ini tak kena. Boleh. Yang sunat apa? Kita berpaling. Berpaling saja ke kanan. Okey. Dan bila kita berpaling tu janganlah berlebihan. Berpaling tu contoh kan berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi. Berpaling lebih sangat tak boleh, di sikit je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Tak ada angguk, tak ada kata tunduk, tak ada. Dia berpaling. Boleh? Dalam kitab sebut gitu kan, kita yang banyak reka. Okey, itu sebab tak kena kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita semayang, okey, bila kita sembahyang, kita kena ada ilmu. Okey, paling asasnya kita semayang ni kita kenal mana rukun, mana sunat ab'ad, okey, mana sunat hai'ah, mana perkara makruh, mana perkara membatalkan semayang. Inilah benda yang menyempurnakan solat kita. Kita boleh kenal, kita boleh beza. Oh ni rukun, oh ni sunat. Okey. Sebab kalau berlaku sesuatu, kan kita boleh tahu sendiri hukum dia. Ni kadang-kadang kita tahu, ustaz macam mana kalau kita tertinggal ni ustaz. Kalau kita tahu benda tu, mudah kita nak jawab. Kan? Kita kenal dah, ini sunat ab'ad, ini rukun. Kan? Macam beri salam. Beri salam, berpaling tu sunat. Kan? Berpaling ke kanan sunat. Nampak tak? Maknanya kalau kita sembahyang seorang-seorang kan kat rumah, sembahyang sunat ke sembahyang fardu ke, kita malah berpaling. Kita nak beri salam je. Assalamualaikum. Siap dah sembahyang. Nampak tak? Itu yang rukunnya.
Boleh faham. Tapi kalau buat yang rukun sahaja, solat kita tidak sempurna. Nampak tak? Tak sempurna, cacat sikit lah. Sebab ada yang sunat tu yang Nabi buat. Macam kata berpaling kanan. Okey, kata sahabat, bila Nabi berpaling kanan, okey, kata sahabat, aku nampak pipi Nabi yang putih semasa berpaling tu. Maknanya Nabi berpaling kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh faham? Itu cara dia yang sunat tu. Kita beri salam dulu sampai alaikum, lepas tu nak warahmatullah baru paling. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu cara dia. Boleh faham ya? Jadi kalau ada persoalan, ibu-ibu boleh tanya tu. Kita akan bincangkan bab salam ni. Bab memberi salam. Okey, lepas ni kita akan bincang lagi. Tengok sikit tuan-tuan, tentang perkara-perkara tentang salam ni, perkara yang sunat semasa memberi salam. Syekh kita sebut dah ni. Okey, baik, boleh faham? Setakat ni faham macam mana kesalahan masyarakat awam, masyarakat umum ni, kita di Malaysia ni ramai yang tunduk, yang angguk kan, yang angguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu ramai. Cuba tengok dalam filem-filem kan, dalam TV-TV orang-orang berlaku semayang kan. Kalau yang tak reti gitu dia tunduk. Itu tak ada sebenarnya. Itu tak tepat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kitab-kitab kita pun tak ada macam tu. Tak sunat tunduk dan kita angguk-angguk, tak ada. Boleh. Baik. Lagi katanya, ni tentang perkara sunat ketika beri salam. Dan sunat meniat. Sunat niat. Okey. Niat apa ni? Sunat meniat memberi salam atas orang yang ia berpaling kepadanya daripada malaikat dan yang mukmin, insun manusia, okey, dan jin. Maknanya bila kita beri salam kan, salam pertama belah kanan, sunat kita niatkan salam itu kepada malaikat-malaikat, manusia-manusia dan jin-jin yang ada belah kanan kita. Sunat. Okey, kita lintar dalam hati dia lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku niat salam untuk malaikat, manusia dan jin yang belah kanan aku ini. Okey, bermaksud apa tuan-tuan? Kita boleh faham di sini, bila kita semayang, okey, tak peliklah ada malaikat, ada jin dan ada manusia sebelah kita. Nampak tak? Betul tu kan? Sebab tu kita sunat beri salam ke dia. Macam malaikat tentu ada dah, roket atib tu kan. Manusia tentu ada dah. Yang jin ni, okey. Kadang-kadang kita semayang kan, kalau ibu-ibu rasa kan, kita bangun tahajud malam-malam, okey, kalau kita semayang seorang-seorang lah kan, kat surau ke, ataupun dalam bilik kita, bilik study rumah kita. Rumah kita ni besar kan, mungkin 2 tingkat 3 tingkat. Kita ambil satu bilik itu, kita buat ruang semayang. Dia panggil satu usaha yang baik. Jadikan satu ruang dalam rumah kita tu untuk beribadah. Okey, kita buat bilik yang besar tu untuk semayang, berjemaah situ. Maka bila kita bangun tahajud, kita semayang seorang-seorang kan, kadang-kadang kita rasa macam ada orang ikut belakang. Ini saya rasa ibu-ibu ada pengalaman masing-masing kan. Kalau kita berhenti semayang kat mana-mana tempat rehat dan rawat tu kan, kat highway tu, biasanya berlaku benda ni. Kita semayang isyak, kita jamuk dengan maghrib kan contohnya, Allahu Akbar, kita rasa macam ada orang ikut belakang. Ada macam kenapa macam ada orang ikut aku ni. Tak dengar pun suara dia, tapi kita boleh rasa, kita punya insting tu. Nampak tak? Jadi kita jangan takut. Itulah dipanggil jin. Kata ulama jin Islam yang kata tumpang semayang, ikut kita, tak ada masalah. Kita semayang, kata ulama,
kita ada semayang kan, kita rasa risau kan, rasa betul ke ada orang belakang aku ni. Kata ulama boleh kita paling sekejap. Katakanlah kan kita rasa tu belah kiri, kita paling kejap tengok, tak ada orang pun. Nampak contohnya kan. Jadi kita jangan lari, jangan berhentikan semayang, tak, teruskan semayang, tak ada masalah, boleh. Diikut kita tu tak batal pun solat kita, boleh faham. Sebab itulah ada ni beri salam kepada jin, kepada orang mukmin dan malaikat ketika ujung semayang tu. Nampak tak ibu-ibu sekalian, boleh faham ya? Okey, maknanya Assalamualaikum warahmatullahi, kita niat salam kuning untuk jin, manusia, malaikat. Sunat kita meniat macam tu. Okey, kalau kita tak niat pun tak batal semayang. Ini perkara yang sunat, yang mencantik lagi semayang kita. Boleh faham ibu-ibu sekalian? Okey. Okey, boleh faham Sebab saya rasa benda macam ni kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, saya semayang seorang-seorang kat rumah, saya rasa ada benda ikut. Jadi benda tu benda biasa lah. Okay? Sebab ada malaikat, ada jin, okay, yang sentiasa memerhatikan kita. Ingat tuan-tuan, jin ni dan malaikat kita tak nampak dia, okay, tapi dia orang nampak kita. Itu kata kat dunia ni kan, kita duduk saja kan, dia nampak kita buat apa, dia tengok kita. Okay? Cumanya kita kan nak masuk tandas tu, baca doa lah kan. Nak buang air kecil, baca doa. Lepas tu nak buka baju kan, kita nak saling baju, nak saling kain, okay, kena baca doa supaya mereka tak nampak kemaluan kita, aurat kita. Boleh. Sebab itu kan mandi telanjang ni tak digalakkan. Memanglah tak ada dalil kata haram, tapi benda tersebut tak cantik. Mandi telanjang, minta maaf kalau orang perempuan lagi-lagi lah. Sebab ada kes dah, orang perempuan dia suka mandi gitu, mandi telanjang, dia disukai oleh jin. Jin berkenan dengan dia kan, lepas tu masuk dalam mimpi kan, sampai tahap ajak kahwin. Ini dipanggil benda-benda yang tak kena lah aku kan. Okay, tapi benda tu berlaku. Okay, boleh faham ini yang pertama sunatnya. Lagi sunat yang kedua, dan sunat meniat keluar daripada sembahyang pada salam yang pertamanya. Maknanya bila kita beri salam pertama tu, Assalamualaikum warahmatullahi, kita sunat niat keluar daripada sembahyang. Di samping kita niat salam tu kan untuk jin dan manusia, untuk malaikat, kita niat apa juga, keluar daripada sembahyang. Okey, bila tu? Pada salam yang pertama. Okey, sunat meniat keluar daripada sembahyang pada salam yang pertamanya. Jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Maka hendaklah niatnya itu kan, niat nak keluar daripada sembahyang tu berserta, bersama dengan alif pada assalam. Ini sunat, perkara sunat. Maknanya kita nak niat keluar solat ni kan, pada perkataan alif kita baca tu, pada salam, assalam, assalam, start daripada as tu, assalam, kita niat keluar sembahyang. Boleh? Sunat tu. Dia bukan benda yang wajib ni, benda yang sunat. Sebab ada orang mengajar, dia kata wajib tu kena niat keluar sembahyang, kalau tak keluar batal sembahyang. Ni berat lah kalau kata-kata wajib macam tu. Okay, sebab dalam hadis ke, kata para ulama tak ada dijumpai Nabi kata wajib kan. Kalau ada tentulah mazhab kita pun mengatakan wajib. Tapi sekarang ni dia sunat. Sunat kita meniatkan keluar sembahyang, dan sunat kita ni memberi salam tu, niat tu untuk orang yang sebelah kita, jin, manusia kan, malaikat. Boleh. Sunat macam tu. Ini bermaksud apa ibu-ibu sekalian? Ini bermaksud bila kita beri salam dalam solat, sebenarnya apa? Kita mendoakan kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan untuk orang di sebelah kita. Boleh Nampak tak? Okey. Jadi
dalam semayang ni diajar kita ni mengasihi sesama makhluk. Allahu Akbar. Okey, itu hikmah semayang. Okey, kita baca awal lagi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu juga sama juga, mendoakan kesejahteraan untuk kita dan untuk orang-orang yang soleh. Kan kawan kita, contohnya orang sebelah kanan kita, walaupun yang sebelah kanan kita tu orang yang kita benci, musuh kita, contohnya, kita tetap doakan untuk dia. Ini Islam cukup cantik. Dalam semayang tu diajar dah cara nak mendoakan orang lain. Nampak tak? Sebab itu kalau kita macam yang saya sebut sebelum ni, kita tinggal rumah lama-lama dalam 3 hari lebih kan, maksudnya 3 hari lebih lah. Bila kita pergi outstation ke, pergi mana-mana kan, tinggal rumah 3 hari. Kata ulama, kita masuk rumah tu jangan kita terus baring semua. Kita kena beri salam dulu. Masa beri masuk rumah tu, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Beri salam macam tu, insya-Allah jin-jin, makhluk-makhluk yang ada rumah kita tu, mari menumpang tu, dia akan keluar dengan hormatnya. Nampak tak? Itu maknanya kita doakan dia. Salam sejahtera ke atas kami dan atas kamu semua, hamba-hamba Allah yang aku tak nampak ni. Kamu ada ni, tapi kamu pergi kat lain lah. Ni rumah aku. Macam tu. Itu kita beri salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Boleh? Termasuklah kita pergi ke surau-surau yang lama orang tak masuk. Kan? Surau-surau kat tempat rehat rawat. Kan? Surau-surau kat sekolah yang ditinggal lama-lama PKP ni kan. Kita kena beri salam supaya mereka tu kan tak marah. Sebab apa? Kadang-kadang kita pergi pijak dia. Dia mari numpang kita, dia di tengah baring-baring, kita mari pijak dia, marah dia. Sebab itu kita kena membuat beri salam ni sebagai satu cara yang terhormat untuk mereka ni keluar daripada tempat kita nak duduk ni. Nampak tak? Macam hotel juga. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kan? Kepada makhluk-makhluk yang ada, keluarlah. Aku nak duduk sekejap ni, sehari sini. Kan? Maka insya-Allah dia keluar. Okey, sebab kita jaga adab kan. Dia pun akan jaga adab kita. Itu tuan-tuan makhluk halusan sikit. Boleh faham? Itu antaranya tentang memberi salam. Baik. Okey, setakat ni ada apa-apa persoalan tak? Yang kita boleh bincangkan tentang beri salam ni. Okey, sekejap saya cek sekejap dalam komen kita. Lepas tu saya akan tengok dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp pun tadi ada seorang ibu tanya saya secara personal. Mungkin dia tak ada masuk dalam grup Telegram kot. Kan? Dia tanya ada pasal durian. Okey, durian yang gugur dalam ruangan pagar rumah kita. Tapi pokok tu bukan pokok kita, pokok jiran contohnya. Apa hukumnya? Kita akan jawab apa ni lah. Baik. Soalan yang pertama tentang beri salam ni daripada saudara Aiman Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika memberi salam di hujung solat, adakah kita memberi salam dulu baru berpaling ke kanan atau ke kiri, atau kita berpaling bersama-sama memberi salam? Tadi saya dah jawab tadi kan. Maknanya kita beri salam Assalamualaikum. Bila lepas alaikum tu warahmatullah, kita paling Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita pun raut muka, tak apalah kan. Contoh, maknanya nak berpaling tu ulama kata pada warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nampak tak? Okey, bukannya kita awal-awal lagi Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nampak tak? Ingat dalam beri salam, ibu-ibu sekalian, saya pesan jangan beri salam sampai tahap membatalkan salam kita.
Kita nak habis semayang dah ni, kan, nak ngelah dah, tiba-tiba jadi batal semayang. Contohnya dia baca bahan rambang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak kena cermak sebut tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi. Alaikum. Kum. Okey? Bukan kum. Ramai orang kan, dia beri salam, dia macam dalam semayang tu, dia beri salam macam di luar semayang. Ini minta maaf jadi tak sah soalan kita tu. Kan kita kan kalau berhati orang Melayu kan, tengok dalam cerita ataupun yang berlaku di depan mata kita, dia beri salam macam mana? Assalamualaikum. 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 Tak kena tu tuan-tuan. Tak kena. Sebab as-sala, la tu panjang. Assalamualaikum. Baru betul kita beri salam rumah orang. Nampak tak? Okey. Lepas ni kita cuba ubah. Kalau macam kita telefon orang, kan, kita telefon orang, kita beri salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh? Kum tu tak panjang. Okey, ni masalah saya perhati ramai macam ni. Okey, kalau dia beri salam kau di luar sembahyang ni, kan nak pergi rumah orang kan, Assalamualaikum. Kong. Tak ada ulama kata boleh panjang pada kum tu, tak boleh. Dipendek je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam tu Okey, kena biasakan yang betul tuan-tuan. Yang lepas-lepas tu nak macam mana? Kita minta ampun dengan Allah lah. Okey, yang sekarang ni yang betul ni kita kena baca betul. Dalam semayang pun sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh Baik, satu, itu yang ramai orang buat panjang pada kum tu. Dan dia memendekkan lam pada assalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tak kena lah. Okey, bimbang tak sah je sebab kita baca pendek sangat. Boleh faham? Ibu-ibu sekalian maknanya ini untuk soalan yang pertama ni, kita terus relate dengan cara bacaan. Okey, itu antaranya. Lepas tu yang kedua, tentang beri salam ni juga, iaitu ramai kadang-kadang dia pergi dengung pada kum tu. Contoh Assalamualaikum warahmatullahi. Salah tu tuan-tuan. Sebab kum kan kum, Assalamualaikum wa. Mim mati bertemu dengan waw. Situ tak dengung. Dia panggil apa situ? Izhar. Izhar apa? Izhar syafawi. Nama hukum tajwid dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Siap buat lagu lagi. Tak kenalah. Okey? Boleh faham Itu kena betulkan. Sebab itu tuan-tuan, kita kena cek setiap bacaan semayang kita ni. Sebab itu kalau boleh bergurulah. Guru kita dengar dan kita guru tu betulkan. Okey, macam baru ni kan kita saya minta untuk bacaan tayat akhir. Untuk betulkan tayat akhir. Tak ramai lah yang baca tu. Tak apalah kan, mungkin malu ke apa ke. Cumanya kalau kita membetulkan, kita baca, biar orang lain dengar, itu lebih baik kan. Sebab bimbang kita baca, kita ingat kita betul dah. Boleh faham Itu di antaranya. Baik. Seterusnya, soalan seterusnya, Rosli, daripada Tuan Haji Rosli. Assalamualaikum. Okey, sah solat kita sekiranya memberi salam, Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada as tu, tiada assalam. Baik, kata para ulama, pendapat yang muktamad lah kan, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kita, dikena beri salam Assalamualaikum. Itu paling-paling kurang. Maknanya kat salam tu ada as, ada alif lam syamsiah kan.
Assalamualaikum. Boleh. Tapi dalam mazhab lain, macam mazhab Hanafi, kata para ulama, dia salam ni rekah je. Assalam. Boleh juga. Tapi itu mazhab lain lah. Kan? Ataupun kita beri salam macam yang dalam komik ni, tambah wa barakatuh. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada hadis daripada Imam Abu Daud, kan? Tapi kata para ulama, wa barakatuh itu bukan pendapat yang kuat. Okey, pendapat yang kuat sampailah wa rahmatullah sahaja. Okey, dan kalau kita baca salamun alaikum, kata ulama sah juga, insya-Allah. Boleh? Sah juga. Dia macam kita baca tahiyat akhir lah, kan? Salamun alaina tu, wa ala ibadillahi salihin, salamun ayuhan nabi, itulah. Boleh? Assalamun alaika ayuhan nabi. Okay, kata ulama, yang afdalnya, yang terbaik, kita keluar daripada khilaf, kita bacalah Assalamualaikum. Okay, warahmatullah, kan? Wabarakatuh tu, wabarakatuh itu dipanggil tambahan. Kan, kalau kita tambah pun boleh, tapi tak batal sembahyang, kan? Cumanya pendapat yang kuat tidak disunatkan tambah warahmatullah, wabarakatuh tu, dia sampai warahmatullah saja. Boleh? Assalamualaikum warahmatullah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nak tambah wa barakatuh, salam kedua, boleh, tak ada masalah, tak batal semayang pun. Boleh supaya kita ingat ilmu kita amalkanlah. Baik. Seterusnya, apa soalan lagi ni, Ustaz? Daripada Puan Fatimah Emma, masa bila waktu paling elok makmum berpaling ke kanan? Selepas imam berpaling ke kanan atau selepas imam berpaling ke kiri? Baik. Gini, kata para ulama, okey, bila imam beri salam, kan, bilakah makmum sebenarnya dia memberi salam? Bilakah sunat makmum memberi salam selepas imam tu beri salam? Bilakah sunat? Jawabnya, kata para ulama, kan, lepas imam beri salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, masa tu imam niat imam tu keluar semayang dan niat memberi salam kepada makmum belah kanan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullah, niat beri salam belah kiri pula, kepada orang belah kiri. Okey, lepas imam beri salam kedua, kita makmum Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Boleh? Itu maknanya sunat macam itulah. Kita tunggu imam sampai habis salam kedua, barulah kita beri salam yang kedua. Boleh? Itu yang lebih afdal. Tapi tak salah kalau kita beri salam selepas imam habis salam pertama. Faham? Contohnya, Assalamualaikum warahmatullah, imam beri salam yang pertama, habis tu kita terus beri salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Okey. Tapi yang afdal kita tunggu. Boleh? Kita tunggu imam beri salam sampai habis salam kedua. Okey. Boleh faham? Tapi kalau makmum ni dia beri salam awal daripada imam. Ni panggil makmum yang kadang-kadang mungkin dia tak belajar ke apa, kan? Okey, mungkin dia tersalah ke apa macam mana. Makmum ni beri salam Assalamualaikum warahmatullah dahulu daripada imamnya, maka solatnya batal. Okey, batal solat makmum. Ataupun makmum beri salam serentak dengan imam. Kan? Kalau beri salam serentak, contohnya imam beri salam Assalamualaikum, dia pun beri salam juga Assalamualaikum.
serentak tu tak batal semayang. Tak batal, tapi makruh. Makruh. Okey, dibenci oleh Allah. Ni faham? Okey, maknanya kalau kita beri salam serentak dengan imam, tak batal solat. Yang batalnya kita mendahului imam dalam beri salam. Boleh. Melainkan kalau orang tu dia niat mufarakah dah. Okey, contohnya dia beri salam seorang-seorang tu sebab dia nak mufarakah. Dia sembahyang seorang-seorang, maka tak batal lah solat dia. Okey, yang batal ni dia beri salam awal daripada imam. Imam baru nak sebut assalam, dia siap dah salam. Itu yang jadi batal solat orang tu. Solat makmum tu. Okey, boleh faham untuk soalan daripada Puan Fatimah. Okey. Baik, seterusnya. Soalan seterusnya, jadi berkata-kata dalam hati, memikirkan pasal jin tadi tak batal ya solat tu ustaz? Adakah kita boleh kata yang kita masih dalam keadaan khusyuk ketika solat? Baik, baik gini. Kalau kita berkata-kata dalam hati kan, itu tak batal semayang, tak batal. Okey, contohnya kita duduk semayang seorang-seorang kan. Di tempat rawat rehat tu, kita semayang, tiba-tiba kita macam rasa ada orang ikut belakang. Hati kita pun macam berkata-kata, ni jin Islam, tak apa dia ikut pun. Jadi kita bercakap dalam hati gitu, tak batal semayang kita kan. Boleh faham cumanya kalau gangguan tu datang seumpama kan, dia macam membisik-bisik sesuatu pada kita, itu kadang-kadang kita kena baca ta'awuz lah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nampak tak? Kalau dia main ganggu kita, biasanya hak ganggu ni hak kafir lah kan, jin kafir. Okey, dia ganggu kita macam-macam. Dia merupakan sesuatu depan kita lah kan, kat cermin kan, kat cermin surau tu kan, contohnya warna putih ke warna apa, itu memang jin kafir kacau kita. Kalau jin Islam dia tak kacau, dia ikut semayang. Boleh faham? Tapi kalau kita duk mikir seumur pasal jin tu, memang tak khusyuk lah semayang. Okey, ada ingat khusyuk semayang ni bukan rukun semayang. Nampak tak? Ramai orang faham, diingatkan khusyuk ni rukun semayang. Tak. Khusyuk ni penyempurna kepada semayang. Tapi kita tak boleh meremeh-remehkan khusyuk ni. Kita kena usaha untuk khusyuk. InsyaAllah nanti kita akan bincang di tempat dia macam mana nak khusyuk dalam semayang, insya-Allah. Dan kitab Musolli ni ada sebut. Maknanya perkara-perkara ataupun usaha ikhtiar kita untuk mencapai khusyuk. Okey, boleh untuk soalan pada Cik Laila tu. Lagi daripada Puan Zaitun, salamun qaulam min rabbir rahim. Boleh ke ustaz? Bacaan ni tuan-tuan kita baca lepas semayang boleh lah. Assalamu qawlam min rabbir rahim. Itu ayat Quran tu kan, surah apa? Surah Yasin. Sedangkan dalam solat ni kita ikut Rasulullah. Nabi SAW membaca Assalamu alaikum warahmatullah. Baik. Okay, seterusnya, doa dalam BM boleh ke? Doa mana tu? Doa ketika mana? Ketika sujud ke macam mana? Okay, kalau doa dalam bahasa Melayu ke dalam hati kan, dalam hati boleh kan, dalam sujud boleh. Doa dalam hati saja boleh, tak ada masalah, tak batal semayang. Yang batalnya kita berdoa dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris ke di mulut, itu batal lah kan. Yang kata bolehnya kita doa dalam hati, ikutlah bahasa apa pun kan, berdoa dalam BM. Okey, boleh faham? Seterusnya, apa lagi soalan? Ustaz boleh baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah dalam hati? Boleh, tak ada masalah kan. Boleh. Tapi kalau kita katakan, untuk bacaan yang bahasa Arab ni lebih afdal kita baca di mulut. Faham
Umpamanya kita sujud Allahu Akbar. Ketika sujud kita baca Allahumma inni as'alukal jannah, contohnya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, contohnya. Kan baca ketika sujud dalam bahasa Arab di mulut boleh, tak batal sembahyang. Okey. Boleh faham ya? Okey, lepas ni kita akan tengok sikit beberapa doa-doa. Doa-doa sebelum memberi salam, kan, doa yang pendek tapi besar sangat dia punya kelebihannya, ibu-ibu sekalian. Boleh doa yang Nabi baca, yang ulama-ulama kumpulkan dalam kitab-kitab hadis. Doa selepas tasyahud sebelum memberi salam. Okey. Sebelum tu tengok sikit soalan-soalan lagi. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Kalau budak-budak mandi telanjang, jin kacau ke dok? Ya tuan-tuan, baik. Dan soalan ni, ingat jin-jin ni ada yang namanya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ni dia mengkacau. Okey, mengkacau budak-budak kecil. Khususnya pada waktu maghrib. Okey. Pada waktu sebelum maghrib tu kan, orang tua ajar kan tutup pintu, tutup tingkap kan, supaya tak ada lah jin ni masuk dalam rumah. Biasa jin ni, Ummu Sibyan ni dia kacau budak-budak je. Dia duduk atas apa, kat siling-siling ni dia buat muka bodoh. Gitu kan. Jadi budak-budak nangis. Nangis anak kita masa maghrib. Itu penangan daripada Ummu Sibyan. Nama dia Ummu Sibyan. Ummu ibu, Sibyan budak-budak. Dia ibu budak-budak. Dia suka budak-budak lah kita kata. Okey, jadi dalam kes ni mandi telanjang bagi budak-budak, kata para ulama, benda tersebut kan kita kena didiklah anak kita supaya mandi dalam keadaan yang tutup aurat. Atau paling kurang pun pakai kain sahang. Tahu kain sahang? Kain tutup. Kan? Supaya dia besar nanti dia biasa pakai kain. Ketika mandi tutup aurat. Nampak tak? Bukan minta maaf berbogel macam tu saja. Okey, sebab kata para ulama, minta maaf bila kita masuk tandas kan, kita tak baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tak baca doa sebelum masuk tandas tu. Kan kita masuk tandas, kita buka baju kan, kita nak mandi, syaitan boleh tengok aurat kita, tengok kemaluan kita. Jadi tak molek macam tu. Boleh. Jadi kita kena ajar anak kita, paling kurang pun kan kita masuk tandas baca bismillah. Paling kurang. Kan nak buka baju ni, bismillah. Sebab kata ulama, bismillah itu menjadi dinding antara kita dan iblis. Maksudnya apa? Bila kita baca bismillah, insya-Allah dia tak nampak aurat kita. Itulah. Kan? Maknanya besarnya bismillah tu. Sampai tahap Nabi ajar kan, minta maaf kita nak bersama dengan pasangan kita pun kan, nak jimat tu kan, Nabi ajar baca doa bismillah Allahumma jannibna syayatin, contohnya doanya. Panjang doa dia tu. Cumanya bismillah tu penting tu. Okey, dia pendinding kita supaya syaitan tak kacau kita, tak mempengaruhi zuriat yang ada dalam minta maaf benih kita tu. Kan? Maknanya kalau kita jadi katakanlah malam tu kita bersama, jadi ada anak, insya-Allah anak tu tak jadi jahat lah, sebab berkat baca bismillah. Boleh faham? Baik. Itu seterusnya lagi, sapu muka selepas salam. Sunat ke Ustaz? Cara yang betul macam mana? Baik, soalan yang bagus daripada saudara Hafiz Mukhtar. Baik, sapu muka, kata para ulama, okey, kalau ikut dalam mazhab kita lah, mazhab Syafi'i mengatakan sunat juga sapu muka. Okey, apa cara dia tuan-tuan? Cara dia, kata para ulama, jangan kita buat pelik-pelik lah sapu muka ni. Yang paling mudah macam mana? Lepas kita beri salam kedua tu kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun ambil tangan kita. Macam ni lah. Okey. Dan kata para ulama, Nabi dia juga meraup janggutnya sikit. Sampai ke janggut.
Ini dalam hadis, kata para ulama, kitab Imam Nawawi pun ada, kitab Al-Azkar. Nabi rak muka. Okey, sampai jangan macam tu je. Dah. Boleh faham? Bukan macam kita orang Melayu ni banyak reka kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun itu tak ada tu. Duk main apa? Duk pegang belakang ni. Belakang, atas, lepas tu buat muka. Yang ada Nabi rak muka ni, muka dia. Muka ni muka kan. Muka ni start dari atas ni muka. Okey, sampai dah bawah. Sampai ke janggut. Ini Nabi buat. Boleh faham? Tapi ulama dia bincang lah. Cumanya hadis ini hadis yang daif, hadis yang lemah kan. Walaupun hadis yang lemah, kita boleh amal, tak ada masalah. Okey, jadi ada pendapat mengatakan tak sunat raut muka. Ada lagi yang lebih keras, dia kata bid'ah. Nampak tak? Ni dipanggil perbincangan dalam ilmiah kita ni kan. Kita kena berlapang dada. Bila ada orang kata sunat kan, kadang-kadang pendapat tu ada yang yang kita kata menyalahi yang sunat tu. Ada kata bid'ah macam-macam. Okey, sebab apa? Sebab dalilnya hadis yang tak kuat, hadis yang lemah kan. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, walaupun hadis yang lemah, kita boleh amal. Kita tak ada masalah. Kita rak muka kan, rak muka. Dan masa rak muka tu kita boleh baca doa. Boleh. Apa doa Nabi? Doa yang dalam hadis yang daripada riwayat Ibnu Sunni, daripada Sayyidina Anas bin Malik. Okey, katanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaca doa kan masa rak muka tu, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Itu doa dia. Okey, cuba sama-sama kita baca kan, insya-Allah. Bila kita rak muka kan, kita baca asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Maksudnya apa? Kita bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah daripadaku perasaan ham, gundah gelana, wal hazan, sedih. Okey. Itu doa masa kita raut muka. Okey. Jadi kalau kita berpegang kan raut muka itu tidak sunat kan, kita tak buat, tak apa kan. Kita jangan menyalahkan orang yang raut muka. Boleh. Dan orang yang raut muka pula, sapu muka tu, jangan marah kan. Jangan kata tak betul orang yang tak raut muka tu. Faham? Kita kena berlapang dada dalam bab ni, dalam bab yang ada khilaf ni. Okey. Sebab benda ni tak sepakat ulama. Boleh. Dalam kitab Musalli pun tak sebut raut muka ni. Tak ada. Okey, kitab yang mazhab yang muktamad lah, pandangan yang kuat, tak ada raut muka. Sebab apa? Sebab raut muka tu hadisnya daif, lemah kan. Tapi lemah-lemah pun kita boleh amal, tak ada masalah. Sebab dia bukan kaitan dengan akidah ni, raut muka ni kan. Ini betul tu jawab dia. Boleh faham? Itu di antaranya. Lagi, Cik Lalai kata semekum. Itu memang tak sah semekum. Okey. Ustaz, kalau salah bagi semayang, sah ke semayang kita? Tak sah. Tak sah. Sebab salam tu syarat rukun semayang. Kan rukun 13 ni dia kena ada semua. Bila tak ada satu, batal semayang. Kan? Kena semayang semula lah. Tu penat sikit tu. Kita beri salam cepat-cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kena. Kena beralus tuan-tuan. Kena beralus. Okey? Macam mana kita beralus kan? Kita bercakap dengan penuh tertib, penuh adab depan sultan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Cakap dengan jelasnya. Tapi bila semayang, tergesa-gesa baca. Tak kena kan? Tak kena. Okey, sepatutnya depan Allah kita baca dengan betul-betul sempurna.
beradab. Boleh faham? Baik, ni daripada soalan Rumah Hijau, soalan yang menarik. Salam Ustaz, ada yang berpaling masa salam, bergerak bahu, sah ke tidak? Baik, gini, kata para ulama tuan-tuan, bila kita beri salam kan, nak mengesahkan salam tu, dada kita ni kan jangan berpaling daripada kiblat. Ni kiblat kan, jangan kita berpaling. Kalau berpaling bahu sedikit saja, itu tak ada masalah. Tak batal lah semayang tu. Tapi kalau berpaling dengan dada, contoh Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak tak? Dada dia berpaling daripada kiblat, itu batal. Nampak tak Okey, kalau berpaling muka tak batal. Kan? Sebab ini saya kata tadi kan, kalau kita sembahyang seorang-seorang di tempat yang gelap, tempat kata rehat rawat tu kan, kita sembahyang seorang-seorang, tiba-tiba kita rasa macam ada orang ikut belakang kita. Kita boleh berpaling, muka lah tengok. Ada apa belakang aku? Kan? Masa sembahyang tu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa tengok, tak ada masalah. Tak batal sembahyang. Sebab kita tengok tu sebab apa? Sebab nak jaga nyawa. Kan? Kalau nyawa kita terancam, bahaya juga. Faham sebab takut orang jahat, pencuri ke apa kan, penyamung ke, nak ambil duit kita. Okey. Sebab itu dalam sembahyang ni dia ada kadang-kadang kelonggaran dia. Bukan kata ketat macam tu. Sebab itu kena belajar tuan-tuan, insya-Allah. Okey. Baik, bagus puan Kak Anah kita komen, semua mim mati adalah izhar syafawi kecuali mim bertemu mim dan mim tu ba, betul. Kalau mim tu panggil apa? Dia izhar ikhfa. Ikhfa syafawi, idgham syafawi. Idgham syafawi kalau mim. Boleh faham? Itu ada dalam bab tajwid sikitlah. Okey, baik. Seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum selepas kita beri salam, kanan dan kiri tangan kita tersapu muka? Hukumnya sah semayang. Sah saja. Okey, kerana sapu muka ni bukan rukun semayang dah. Dia di luar semayang dah. Ingat ibu-ibu sekalian, sapu muka ni di luar semayang dah. Habis dah semayang. Okey, bila habis semayang, salam pertama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun tak apa terus cakap. Kan terus bercakap ke, terus ambil telefon ke, maka semayang kita sah dah. Boleh. Salam kedua sunat. Rap muka sunat, baca doa lepas sembahyang sunat. Boleh faham? Sebab ada satu kisah Nabi SAW kata para ulama sembahyang asar. Ketika sembahyang asar. Okay, masa tu Nabi sembahyang berjemaah dengan sahabat. Kan? Tapi masa sehari tu pelik sikit. Nabi Muhammad SAW lepas beri salam tu, Nabi bingkas bangun. Bangun cepat-cepat, Nabi keluar daripada masjid, pergi ke rumah dia. Jadi sahabat yang tengok, pelik Rasulullah ini. Kan? Nabi terpaksa melangkah sahabat-sahabat nak pergi balik rumah dia. Okey, lepas tu dalam masa beberapa minit tu Nabi pun masuk semula dalam masjid. Nabi cerita, sebenarnya tadi kan, dalam sembahyang tu sebelum lepas beri salam, aku teringat di rumah aku itu ada sebentuk cincin emas. Okey, jadi di rumah isteri aku. Jadi aku ambil cincin itu, aku nak beri kepada orang yang memerlukan. Emas tu lah. Nampak tak? Maknanya kata Rasulullah, aku tak nak dalam rumah aku ni ada dunia. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, kan Nabi Muhammad dia bimbang. Sebentuk cincin saja, dia rasa tak khusyuk dah semayang, rasa terganggu. Nabi tu ambil, Nabi beri kepada orang yang memerlukan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan? Itu ada kata ulama, kalau kita ada masyakkah, ada urusan betul-betul penting, tak apa kita tak berzikir dengan imam pun. Nampak tak? Lepas imam beri salam, kita ada kerja, kita baca doa sikit, kita bangun lalu. Tak ada masalah. Nampak tak? Tapi janganlah tiap-tiap sembahyang macam tu.
Nampak tak? Tiap-tiap semayang bangun lalu, pergi luar, esok okok. Ada main telefon, duk berbual. Tak kena. Nah, sepatutnya kita lepas semayang, kita berzikir. Berzikir seorang-seorang atau dengan imam. Dua tu boleh buat belaka, tak ada masalah. Nampak tak, ibu-ibu sekalian? Okey? Ramai kita kan, saya perhati, bila lepas beri salam tu, tiap-tiap waktu bangun, pergi belakang, duk menyandar. Lepas tu, datang kawan dia, dia berbual. Berbual. Kan imam tengah berzikir, subhanallah, kan baca ayat kursi, dia tak ikut pun. Okey, boleh faham? Orang macam ni kita tanya dia, dah kamu berbual tu sunnah ke? Sunnah Nabi ke berbual lepas semayang? Dia akan senyap. Sunnah Nabi berzikir lepas semayang. Nampak tak? Ataupun semayang sunat. Nampak tak? Kalau kita ada kerja, tak apa kita nak keluar awal pun ada kerja. Kan? Sebab kalau tunggu kan, kata para ulama, Nabi berzikir di tempat Nabi duduk tu kan, tempat semayang tu, kata ulama hingga panas. Tempat duduk Nabi tu panas, punggung Nabi panas. Main lama lah. Nampak tak? Ini kita punya masyarakat kita kadang-kadang ramai yang faham macam tu. Dia kata bid'ah zikir ramai-ramai tu imam, bid'ah masuk neraka. Allahu Akbar, tuan-tuan. Berzikir masuk neraka. Zikir ramai-ramai masuk neraka, ni pelik sikit kan, pandangan macam ni kan. Tapi kalau kita tengokkan orang tu dibangun awal, mungkin ada sebab. Ada sebab kan. Baik. Lagi, kalau makmum serentak dengan imam, macam mana? Serentak apa? Serentak memberi salam. Okey. Serentak memberi salam tadi, kan kita terjawab kan. Kalau serentak memberi salam, makruh. Dia tak batal semayang kita. Makruh. Okey, serentak. Semasa beri salam. Okey, tapi kalau takbir dia kena imam habis dulu. Takbir itu ihram. Allahu Akbar. Imam habis akbar, baru kita boleh takbir makmum ni. Okey. Kalau imam, kalau makmum takbir bersama dengan imam. Imam dah Allah, makmum ni angkat dah. Allah, tak sah solat makmum. Tak sah. Okey? Boleh faham? Sebab syarat sah takbiratul ihram makmum adalah mesti selesai dulu takbiratul ihram imam. Itu syarat sah dia. Okey, boleh faham tu? Baik, seterusnya macam mana nak niat mufarakah? Senang saja kita niat aku keluar semayang. Macam tu lah. Okey, kita lintaskan dalam hati kita, aku tak ikut tu imam dah. Atau aku semayang seorang-seorang. Itu yang panggil mufarakah. Baik. Lagi, salam ustaz, set zikir selepas solat. Kena tamatkan waktu baru boleh berkata-kata atau boleh sesantai. Baik. Soalannya gini, untuk saya faham. Zikir lepas semayang ni tuan-tuan, ada Nabi sebutkan dalam hadis. Nabi kata barang siapa kan lepas semayang, okey, jangan lagi dia berkata-kata sebelum dia membaca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Khususnya sembahyang subuh dan maghrib. Okey? Mana itu Nabi beri syarat tu. Sebelum berkata-kata berzikir dulu. Nampak tak? Jangan tinggal. Ala kulihannya zikir lepas sembahyang memang hukumnya sunat, kan? Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tu supaya kita ni jaga. Kita tidak meremeh-remehkan zikir lepas sembahyang. Boleh. Ni tidak lepas sembahyang terus cari telefon, main WhatsApp. Allah menyedihkan tuan-tuan. Tak kena. Kan lainlah kalau ada orang telefon kan benda penting kan, tak apa kita nak angkat pun. Ni tengok WhatsApp je. Tengok WhatsApp kan. Imam duk zikir kita duk main WhatsApp. Tak kenalah. Okey, sunat kita berzikir mengikut aturan-aturan yang Nabi ajar tu. Boleh faham? Jadi barang siapa yang duk main telefon semua kan, kalau boleh kita muhasabah diri masing-masing lah. Lepas semayang kita renung diri kita, kita muhasabah semayang kita khusyuk ke tidak, kan? Allah Ta'ala terima ke tidak semayang kita. Jangan tergesa-gesa nak bangun. Boleh? Nak bangun tergesa-gesa boleh kalau kita semayang jamak. Jamak
takdim kan. Tak apalah nak mengawal. Contoh kita berhenti semayang, kita ikut imam yang semayang 4 rakaat zuhur kan. Lepas tu lepas imam beri salam, kita terus bangun tambah 2 rakaat lagi, qasar semayang asar. Tak apa bangun sebab tu kita nak jamak. Ni bangun saja. Dia tak setuju, dia marah imam berzikir yang ramai. Ni tak kena macam ni. Okey, orang yang benci zikir ni kan orang yang ada penyakit hati sebenarnya. Faham hati dia kotor. Dia benci orang berzikir. Tak kenalah. Okey. Sebab kita kena suka orang berzikir. Boleh faham? Baik. Lagi kalau bangun dari sujud, kita ingat imam dah bangun. So, kita bangun. Rupanya imam tak bangun lagi. Batal tak solat? Baik. Gini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tersalah bangun, rokok kita sujud, kita bangun dah tahiyat akhir. Allahu akbar. Katakanlah mak tak batal solat. Sebab kita tersalah. Kan? Lepas tu kita tunggu imam bangun dah. Imam baca tahiyat akhir. Tak batal. Kan? Tak ada masalah Baik, daripada Puan Raziah, sering juga imam baca laju dan kita agak tertinggal. Dan ada ketikanya imam nak sujud baru kita rokok. Imam nak sujud baru kita rokok. Boleh ke macam tu? Baik, soalannya boleh, tak ada masalah. Kita makmum kan, makmum ni dibenarkan, okey, kita tinggal ataupun kita ketinggalan dengan imam 3 rukun panjang. Boleh. Contoh kita ni bacaan yang agak kita kata slow kan. Baca kita ada sikit masalah, kita ada slow sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat sikit lah. Jadi imam dah rokok dah. Kita ni makmum yang muafiq. Bila kita makmum muafiq, kita kena habiskan Fatihah dan kita dimaafkan lambat dengan imam 3 rukun panjang. Mana rukun panjang? Iaitu rokok, imam rokok 1. Iktidal tak kira sebab iktidal rukun pendek. Lepas tu sujud pertama, rukun 2, rukun panjang. Kemudian duduk sujud, rukun pendek 2. Tak kira. Sujud kedua tu, rukun ketiga. Faham Jadi katakanlah kita baca Fatihah kan, masa imam sujud kedua, Allahu akbar, kita baru rokok, Allahu akbar, maka kita masih lagi dikira sah solat. Okey, tak apa macam tu, dimaafkan. Bagi orang yang ada masalah segi pembacaan kan, dia lambat sikit kan, imam tu kadang-kadang bukan imam laju, imam baca okey dah, cuma kita lambat sikit. Okay. Tapi kalau isu dia imam laju lah yang boleh cerita dia. Ni kata imam yang makmum yang ketinggalan. Okey, boleh faham? Kita dibenarkan ketinggalan imam tu jangan lebih 3 rukun yang panjang. Faham? Maknanya kalau imam dah sujud kedua kan, kita makmum ni still lagi baca Fatihah, tak habis lagi. Okey, imam pun bangun rakaat kedua dah, Allahu akbar, maka kita ni dah ketinggalan 1 rakaat. Maka kita ni hal lambat ni, habiskan Fatihah kita juga, habiskan. Okey, bila imam rokok Allahu akbar, kita rokok dia, tapi kita baru dapat 1 rakaat. Sedangkan imam dah 2 rakaat dah. Faham tu cerita dia tu kan. Contoh kita buat dalam isu ni, imam kita sembahyang berimam pada rakaat pertama, kita baca lambat sikit, baca lambat sampai imam naik rakaat kedua dah, kita still lagi baca Fatihah, tak habis-habis lagi. Jadi bila imam rokok pada rakaat kedua tu, kita rokok lah, kita baru dapat rakaat pertama. Okey, maka kita ni kena wajib tambah 1 rakaat selepas imam beri salam tu, wajib tambah. Ini dalam bab makmum muafiq ni. Baik, seterusnya, Assalamualaikum. Banyak soalan ni kan. Baik, Ustaz, biasanya bila solat sunat 2/3 malam, pada rakaat pertama terus baca tahiyat akhir, tapi bila assalam teringat baru rakaat pertama. Macam mana nak teruskan atau bagi salam bagi dalam solat semula?
Tolong Ustaz jelaskan. Baik, ini kalau kita sembahyang seorang-seorang kan, sembahyang sunat tahajud seorang-seorang, katakanlah kalau rakaat pertama tu kita terus beri salam. Okey, ingatlah kalau kita beri salam tu dah habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru teringat. Tak apa, dimaafkanlah. Sembahyang kita jadi sembahyang mutlak dia panggil. Boleh. Sembahyang sunat mutlak ni kita boleh buat 1 rakaat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 boleh buat. Sembahyang sunat mutlak. Okey. Jadi kalau macam tu, lepas habis salam dah, kita tak apa, teruskanlah. Kita bangun sembahyang 2 rakaat pula. Kan? Itu maknanya untuk jawapan tu. Okey. Seterusnya, sering juga imam yang laju bacaan menjadikan kita nak rokok, imam dah sujud. Boleh ke macam tu? Tadi saya dah jawab dia kan. Maknanya imam duk sujud, kita duk rokok, insya-Allah kita dan lagi bacaan ini dengan dia. Sempat lagi rakaat. Okey. Okey, insya-Allah nanti saya akan letakkan doa dalam grup Telegram ataupun grup WhatsApp. Doa raut muka tu. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Okey, doa ni kita boleh amalkan, tak ada masalah tak berdosa pun. Nampak tak? Sebab ada orang marah baca doa macam ni. Idgham mislain, idgham mimi dia panggil. Okey, bila mim mati bertemu dengan mim hidup dipanggil idgham mimi. Idgham mislain nama dia, sama je. Tu ikhfa syafawi. Baik. Lagi soalan tuan-tuan? Seterusnya daripada Puan Halimah Harun, kalau masbuk sempat rokok bersama imam, rakaat dikira kan? Baik, jawapannya betul, dikira. Tapi kita ingatlah, kita ni betul-betul ke imam makmum yang masbuk. Makmum masbuk ni macam mana? Iaitu makmum yang tak sempat masa untuk baca Fatihah secara sederhana bersama dengan berdirinya imam dia tu. Tak sempat masa dengan imam untuk baca Fatihah dengan bacaan sederhana, bukan bacaan lambat, bacaan yang kata sederhana laju. Okey. Contohnya kita masuk, kita semasa sembahyang, imam dah baca surah dah. Surah bersurah Wadduha katakanlah kan. Rakaat pertama sembahyang Isyak. Dia nak habis dah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita baru masuk Allahu Akbar. Kita terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Sempat bismillah saja. Imam rokok, kita rokok dengan imam, maka boleh rakaat kita tu. Kan? Yang lebih Fatihah tu ditanggung oleh imam. Boleh. Ataupun kita tak sempat langsung baca Fatihah, tapi sempat rokok saja, pun sama juga. Contoh, imam sedang rokok kan, Allahu Akbar, kita masuk Allahu Akbar dan kita rokok dengan imam tu, kita sempat tamakninah dengan imam dalam rokok tu kan. Imam baru bangun, sami Allahu liman hamidah, kita dapat rakaat dengan imam tu. Okey, dapat. Boleh. Walaupun kita tak baca sepatah pun Fatihah. Okey, wallahu a'lam. Seterusnya, ustaz, jika selepas sembahyang salam pertama wuduk kita terbatal, sepatutnya tidak meneruskan salam kedua. Jika kita teruskan salam kedua, apakah hukum solat kita? Baik, jika selepas salam pertama wuduk dah batal dah, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun kentut kan contohnya, maka kata ulama tak perlulah kita beri salam kedua, tak sunat dah. Boleh? Sebab kita dah batal wuduk. Kalau beri pun tak ada masalah, solat tetap sah lagi. Boleh sebab solat kita tu penutup dia salam pertama. Penutup dia. Okey, rukun sembahyang salam pertama. Salam kedua sunat. Okey, hukumnya sah lagi. Baik, ustaz, mana lebih afdal menghabiskan baca doa iftitah atau berhenti dan mendengar bacaan Fatihah imam? Baik. Ini sebab tuan-tuan, bila kita sembahyang berjemaah kan, okay, kita makmum, contohnya kita makmum ni, kita baca iftitah.
Baca iftitah yang agak panjang contohnya. Okey, wajah tu wajhnya baca panjang boleh. Tapi kata ulama cuba kita baca dengan bacaan yang sederhana, laju sikit. Okey, bukan laju sampai tak berbutir, laju tapi berbutir. Cepat sikit baca tu. Okey, bukan kata baca slow. Wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan. Tu slow tu. Kita speed sikit. Speed tapi still lagi menjaga panjang pendek. Wajah tu wajhiya. Apa kita baca cepat-cepat sikit lah. Inna salati wa nusuki. Deras sikit. Boleh? Sebab afdal sebenarnya kita dengar imam baca Fatihah. Boleh? Sebab itu kalau kita baca lambat kan iftitah ni, kita ambil lah bacaan iftitah yang pendek. Kita baca yang pendek pun boleh. Contohnya Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sekurang-kurang Fatihah, iftitah. Kita pun diam, dengar imam baca. Apa yang boleh faham? Ingat dengar imam baca tu sunat. Okey. Kita baca Fatihah kan, kita baca iftitah, dan lepas tu kita dengar imam baca surah Fatihah, itu sunat. Boleh? Misalnya kata kalau kita makmum ni kan, kita tak ada dengar imam baca Fatihah, kita nak baca Fatihah juga boleh. Faham kita baca Fatihah bersama imam boleh, tak ada masalah. Contohnya yang saya cuba aplikasikan dalam kita punya masyarakat ni kan, contohnya sembahyang tarawih. Perasan tak ibu-ibu sekalian, kat sembahyang tarawih ni kan, ada kadang-kadang imam yang laju sangat. Faham tak? Dia laju satu-satu, dia baca pendek. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Jadi kita lepas imam baca Fatihah, baru nak baca Fatihah. Jadi kelang kabut situ. Tak kelang kabut. Nampak tak? Sebab biasanya untuk imam ni, saya kata minta maaf lah, mungkin tak ingat kot apa yang dia belajar, ataupun dia tak mendalami dalam bab semayang ni. Asalkan suara sedap jadi imam, tak boleh macam tu kan. Jadi imam ni dia kena pandai bab-bab semayang, hukum hakamnya kan. Contohnya bila imam beri habis dolin tu, sunat imam tunggu, diam, saktah, diam sekejap lama kan. Dalam masa lebih kurang 30 saat diam. Lepas tu baru baca surah. Kenapa imam diam? Supaya makmum boleh baca Fatihah sempat masa tu. Nampak tak? Dipanggil bertolong-tolong dalam kebaikan, tak ada masalah. Macam saya tengok kan, secara peribadinya, macam di masjid Sultan Ismail Petra di Kubang Keriang, saya perhatikan, kalau ada imam-imam yang pandai, memang ditunggu makmum. Macam Ustaz Abdul Bari kan, imam besar tu, yang suara sedap tu, yang mengajar taranum semua tu, dia tunggu kejap baru dia baca surah. Itu imam yang pandai, yang belajar. Kan, bukan kata ikut dan dia je nak derah. Sebab itu kena jaga juga kita punya makmum. Baik, seterusnya, Ustaz, Cik Ipah terseliuh di kaki berbalut. Lepas tu apa tu? Ambil air semayang, basuh tumit saja. Adakah Cik Ipah kena qada solat Cik Ipah bila kaki sembuh tak berbalut macam ni? Baik, bila kaki kita berbalut kan, masa nak ambil air semayang, kata para ulama, yang pertama sekali kan, balutan kita tu, contohnya kalau tak boleh kena air kan, tak boleh kena air dia makin teruk, makin mudarat kata doktor. Okay, maka kita gantikan kaki kita yang berbalut tu kan, dengan tayamum. Dengan tayamum. Okey, contoh macam mana Ustaz? Okey, contoh. Okey, kaki kita berbalut. Kita ambil wuduk macam biasa mula-mula. Basuh tangan, basuh muka, lengan, kepala. Okey, sampai kat kaki tu, kaki kita berbalut. Nampak tak? Tak boleh kena air makin teruk kata doktor. Kan, maka kita tayamum. Bertayamum dengan dua anggota tayamum untuk menggantikan anggota yang berbalut tu.
Nampak tak? Boleh faham? Bukan tayamum kat kaki tu. Tayamum ni kat muka lah. Muka dan tangan. Nampak tak? Kita beli debu kan. Suruh suami ke beli debu tayamum dia jual. Kita buat tayamum muka dulu sekali. Okey. Tangan. Kan? Tangan kanan kiri. Lepas tu di kiri kita boleh semayang tu. Dia panggil tayamum ni ganti kepada anggota wuduk yang ada kesakitan, yang ada uzur. Itu cara dia, tuan-tuan. Boleh faham? Okey. Dan ada juga kata ulama, kalaulah balutan tu kan, balutan tu dia kalau kita letak air pun atasnya tak sakit, maka kita boleh sapu atas balutan je. Okey. Maknanya contoh kita ambil air semacam biasa kan. Basuh tangan, berkomor semua tu, basuh muka, lengan, kepala sampai di kaki. Kata ulama juga boleh kita sapu air di atas balutan tu. Kita sapu, kita alurkan air je atas balutan yang balut tu. Okey. Ini kalau kata tak mudarat ni, tak memudaratkan. Kita sapu air. Lepas tu kita ganti dengan tayamum juga. Ganti dengan tayamum juga. Okay, boleh faham? Itu saya beri dua keadaan. Tengok keadaan kaki kita tu. Kalau kaki kita berbalut, kalau kena air makin mudarat, maka kita tayamum untuk menggantikan kaki yang berbalut tu, anggota wuduk yang berbalut tu. Boleh faham? Dan solat tak payah qada lah. Tak payah qada tu kan, sebab kita dah sah dah tu. Boleh faham sama? Boleh faham sama juga kalau orang yang tangannya berbalut, seming ni. Okey, kalau kata seming tu boleh kena air, maka dia alurkan air atas seming dan dia tayamum untuk ganti anggota tu. Boleh faham? Tayamum ni bukan guna untuk semasa tak ada air saja. Jadi semasa anggota yang ada uzur pun boleh guna sebenarnya. Baik, kalau kaki kiri tak balut macam mana? Kalau kaki kiri tak balut, kita basuh kaki kiri tu macam biasa lah. Faham? Contohnya yang berbalut kaki kanan saja, maka sampai di giliran basuh kaki kanan tu, kita ambil debu, kita tayamum. Boleh? Tayamum pada anggota tayamum, bukan tayamum pada yang berbalut tu. Nampak tak? Sebab ada orang faham macam tu. Dia kata, kalau ustaz, kalau kita balut tangan, kita kena tayamum kat tangan kita lah. Bukan. Kena faham apakah anggota tayamum. Dua ni, muka ni dan tangan. Kan kita ambil debu, kita buat macam ni. Okey, contohnya. Boleh faham? Itu soalan daripada Puan Aisyah tu. Saya tu jawab dulu insya-Allah. Okey, boleh faham Cik Pah insya-Allah cara nak buat tu. Okey. Maknanya kalau katakanlah kita punya muka kita berbalut, memang sakit sangat, kena semayang juga tu, kena semayang. Bila nak semayang, kena minta lah orang lain tolong kita, tolong ambilkan wuduk. Boleh. Ramai orang yang sakit dia semayang, sakit kat pista tak semayang. Sebab dia kata semayang macam mana ni, dia berbalut-balut ni. Sebab itu kena belajar bab tayamum. Dan orang yang jaga dia tu pun kena belajar juga. Tahu tak? Macam kita jaga mak kita yang tua tu, tapi dia still lagi ingat, bukannya hanyut lagi, tetap kena semayang walaupun berbaring atas beg hospital tu, atas katil hospital. Okey, tapi kita kena ajar dia. Lagi soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, kita solat bersama imam, pada sujud tak dengar imam bangkit dia sujud, kita angkat muka tapi imam masih dalam sujud. Soalan, nak kena sujud semula ke atau tunggu imam bangun dari sujud? Baik, kalau kita dah bangun dari sujud, kita dah duduk molek dah, kita tunggu imam lah. Tunggu imam. Okey, tunggu imam. Lagi, solat tanpa tertib, kelang kabut, batalkan Ustaz? Baik, tertib ni bukan kelang kabut. Tertib ni adalah ikut susunan, satu persatu tu. Memula macam mana takbir, lepas tu niat kan, lepas tu baca Fatihah, itu tertib, ikut susunan, ikut turutan dia. Okey, bukan kelang kabut. Kelang kabut ni dia sembahyang tergesa-gesa, tak ada tamak ninah.
Jadi kalau sembahyang tak ada tamakninah, memang batal sembahyang tu. Kerana tamakninah rukun sembahyang juga. Rukuk bersama tamakninah, sujud serta tamakninah. Itu panggil wajib ada tamakninah. Boleh? Yang kelang kabut ni dia sembahyang macam patuk ayam. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu memang tak sah. Tak sah minta maaf saya kata. Baik, sekiranya solat kita tak ikut tertib, wajibkah ulang semula? Ya, wajib. Sebab tertib tu rukun sembahyang. Kan? Contohnya dia sembahyang tak ikut tertib. Dia takbir Allahu akbar, lepas tu dia tu rukuk. Rukuk dia baca Fatihah pula. Lepas tu sujud. Itu kita tak ikut tertib, wajib ulang sembahyang. Okey, seterusnya, Ustaz, jika kita sedang mengikuti bacaan Fatihah dari imam dan kita terus mendengar tanpa membaca Fatihah, di mana imam terus rukuk, dan kita terus ikut imam, selepas tu baru teringat kita tak baca Fatihah, macam mana tu Ustaz? Sah ke solat kita? Baik, okey, kita faham baik ini. Contohnya ini ada kitab sebut. Contohnya imam kan, dia macam sana sembahyang kuatlah, sembahyang maghrib. Dia baca kuat kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar sampai habis. Waladhdallin, amin. Kita makmum ni lepas amin tu baru nak baca Fatihah. Okey. Tapi tiba-tiba malam tu imam dia mungkin pening kepala ke apa, imam teringat nak baca surah. Tak ingat baca surah apa, surah Wadduha ke, surah Alam Nashrah ke, dia tak ingat. Maka bila dia tak ingat, dia terus rukuk Allahu akbar. Kita makmum ni kan, kita wajib juga perhabis Fatihah. Faham tu? Imam dah rukuk tapi kita tak baca Fatihah lagi, sebab imam tu dia tak ingat baca surah-surah lazim. Kan, ingat surah lazim tu sunat hukum dia. Kalau tak baca pun sah sembahyang. Tapi imam tu tak ingat malam tu. Mungkin tak ingat apa-apa, ada masalah kan. Dia mungkin fikiran dia melayang kan, dia nak cepat-cepat, dia tak ingat baca surah. Maka kita makmum ni wajib baca Fatihah sampai habis, dan kita dimaafkan lambat dengan imam 3 rukun panjang tu. Faham? Kita baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, imam rukuk dah Allahu akbar, imam tak baca surah, kita teruskan Fatihah kita sampai habis, sampai imam sujud kedua tu. Maknanya kita boleh lambat sampai tahap tu. Okey, ni kira keuzuran. Boleh faham? Dan kalau kita tak baca Fatihah, kata para ulama, rakaat tu kita kena tambah rakaat baru. Boleh? Contohnya kita sembahyang ke imam, kalau imam tu tak baca surah lazim lepas Fatihah, kita pun terus ikut imam rukuk kan, kita tak baca Fatihah lagi, kita baru ingat lepas sembahyang. Kalau lepas sembahyang kena qada semula sembahyang tu, kena ulang semula lah sembahyang tu kan. Kalau kata kita teringat dalam tahiyat akhir lah, tak ada kita baca surah lagi Fatihah masa rakaat pertama, sebab imam tu rukuk, maka kita tambah 1 rakaat. Okay, boleh faham? Gitu. Okay. Maaf, tak faham tentang tangan atau kaki baru tadi. Kena guna air dulu ke untuk anggota lain? Betul. Kena guna air dulu untuk anggota yang tak sakit. Faham tak? Maknanya kita ni kan, bila kita contohnya kita accident, kaki berbalut kan, kita nak ambil air semayang, tangan kita okey tak? Okey kan? Tangan kita, muka kita okey, maka wuduk macam biasa dulu. Guna air dulu, guna macam biasa kan, sampai kat tempat yang berbalut tu baru kita tayamum. Okey. Tayamum ni melibatkan 2 anggota, muka dan tangan. Faham? Itu maksud dia tu. Okey, maknanya kena guna air dululah untuk anggota yang tak sakit tu. Faham? Sebab tayamum tu untuk ganti anggota yang sakit, yang berbalut tu, yang tak boleh kena air.
Okey, Assalamualaikum Ustaz. Doa selepas tahiyat akhir sebelum salam, boleh ke baca dalam bahasa Melayu? Boleh. Kau dalam hati. Ya, dalam hati boleh lah. Kalau kata di mulut tak boleh. Kalau lepas kita baca tahiyat akhir kan, fil alami innaka hamidum majid. Kita nak doa dalam hati. Ya Allah, mudahkanlah rezeki aku ya Allah. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah. Kan contoh-contoh. Okey, maka benda tersebut boleh dalam hati. Tapi yang afdalnya kita baca di mulut. Kan di mulut. Okey. Okey, boleh faham di mulut tu Nabi ajar beberapa doa-doa sebelum kata memberi salam tu. Okey, ada doa-doa dia insya-Allah. Jadi kata Hafiz Umar Ta'amah, bukan sapu dah buka kaki ke? Doa. Sebab kaki bukan anggota tayamum. Okey? Kena faham, anggota tayamum dua, muka dan tangan. Okey? Itu anggota tayamum. Anggota wudu ada tangan, muka, kepala, lepas tu kaki. Itu anggota wudu yang rukun, yang wajib. Boleh faham sebab ada orang faham macam tu. Dia kata tayamum, kena tayamum ni, kakimu ni. Salah. Bukan tayamum kaki, tayamum pada anggota tayamum lah. Untuk ganti anggota yang sakit tu. Ganti basuhan wudu anggota yang sakit. Okey, boleh faham ya? Untuk beberapa soalan untuk kita faham untuk hari ni. Baik, untuk yang terakhir kita habiskan sikit tertib. Baik, yang terakhir kita pun pukul 11 hampir sejam. Sejam kita bersoal jawab. Baik, dan ke-13-nya tertib. Seperti barang yang telah tersebut yang terkandung atas yang disertakan niat dengan takbiratul ihram dan berserta keduanya dengan qiyam dan Fatihah dan tasyahud dan selawat dan salam berserta dengan duduk pada tasyahud, maka tertib itu yang lain daripada itu. Okey, makna tertib ni kata apa? Kita buat mengikut susunan satu persatu. Contohnya niat dalam takbiratul ihram, Allahu akbar. Okey, dan niat dan takbir itu semasa qiyam, semasa berdiri. Dia kata berserta keduanya dengan qiyam. Nampak tak? Boleh. Okey, dan Fatihah dan tasyahud dan selawat dan salam berserta duduk. Maknanya kita baca Fatihah semasa berdiri. Okey, ikut dia tertib dia tu. Baca tasyahud, selawat, salam semasa duduk. Itu panggil tertib. Tertib bukan kelang kabut. Tertib ni ikut susunan. Boleh? Lepas tu, dan sunat sembahyang ab'ad itu kita akan sambung insya-Allah tentang perbincangan sunat ab'ad. Apa maksud sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Boleh insya-Allah. Okey, ada lagi soalan ni daripada Kak Naumah kita. Ustaz, bila bertayamum tu dengan serbuk tu dengan debu tanah akan melekat habislah ke kulit kita kan? Lekat lah. Tak apa, lekat. Boleh pahala. Tapi kita kadang-kadang rasa geli kan. Tapi itulah kita sebenarnya. Kita asal-usul daripada tanah. Kan? Boleh faham Jadi kalau melekat tu biasalah melekat kan. Lepas kita habis tu kita boleh sapu, tak ada masalah. Bukan kata kena lekat sampai habis semayang. Lekat tu kita sapulah lepas habis tu. Okey, baik. Seterusnya, macam mana tadi Ustaz? Jika kita rasa dah ingat baca Fatihah sedangkan solat dah selesai. Mana ni? Sekejap. Yang bersama imam, tambah rakaat lagi. Betul lah. Baik, gini, kalau kita semayang dah habis dah. Kan? Kita baru ingatlah, tadi aku terbaca Fatihah lah pada rakaat pertama tu. Kan? Contohnya kan. Maka kita ni kan, masa tu imam dah beri salam dah. Kita kalaulah gap kan antara masa yang kita ingat tu agak lama, gap lama panjang dah, kita dah bercakap dah kan dengan kawan kita,
kita tak baca Fatihah lagi kan, dah bercakap dah, maka kena sembahyang semula. Sembahyang semula. Tak ada masalah, boleh pahala. Kan, pahala jemaah boleh dah dengan imam tu, dan dapat pahala yang kita ulang semula sembahyang. Dia panggil i'adah sembahyang. I'adatus solah, boleh. Okey. Tapi kalau kita sedar semasa tahiyat akhir, tadi aku tak baca lagi lah Fatihah rakaat pertama, maka tambahlah satu rakaat lagi selepas imam beri salam. Okey. Itu cara dia. Faham Puan Razia Ismail macam mana keraan dia tu? Sebab benda ni nanti kita akan sampai tempat dia yang khusus. Kita akan bincang sampai rumah. Okay. Boleh faham? Okey, setakat ni faham je lah. Alhamdulillah. Seterusnya daripada Puan Hanimah, solat hajat, lupa masa sujud akhir ni minta hajat. Masya Allah. Kita sujud, bangun sujud, ingat sujud balik ke belum niat, boleh ke ustaz? Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Ingat sujud akhir, ni saya beri sikit kefahaman ni. Ramai orang Melayu faham solat hajat ni kena minta hajat masa sujud akhir. Okey, ramai faham macam tu. Minta maaf, kefahaman macam tu salah, tak tepat. Tak ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi kata bila sembahyang hajat kena sujud akhir, kena lama, minta hala hajat apa-apa. Tak ada. Minta maaf saya kena jelas benda ni. Walaupun pahit. Okey, tapi ramai orang buat. Kan? Sedangkan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, bila tiap-tiap sujud, tiap-tiap sujud, bukan sujud terakhir. Tiap-tiap sujud banyakkan berdoa pada Allah. Nampak tak? Okey. Dan bukan kata mesti syarat kena minta hajat dalam sujud. Tak syarat. Lepas kita sujud tu, kita tak ingat nak minta hajat apa, kita minta lepas sembahyang. Masa berdoa tu boleh sebut bahasa Melayu ni. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Aku nak menega ya Allah, tak ada pitih ya Allah, contohnya kan. Contohlah, ya Allah kami ni tersepit ya Allah, bantu kami ya Allah, contohnya. Contoh, tak apalah kalau ikut bahasa Melayu lepas doa tu, lepas beri salam. Okey. Jadi ramai orang faham sembahyang hajat ni mesti hajat kita dalam sujud terakhir. Ini kefahaman yang kita kena betulkan. Okey, biasakan yang betul. Mana yang betul? Yang betul boleh tiap-tiap sujud kita berdoa, minta hajat yang berlainan, boleh. Maka tak perlulah nak sujud lama-lama. Faham tuan-tuan? Okey. Boleh faham maknanya sujud pertama kita minta hajat pertama. Kan, sujud kedua minta hajat kedua pada rakaat pertama tu. Masuk rakaat kedua, sujud pertama hajat lain pula. Kan? Sujud kedua tu hajat lain pula. Contoh. Kan? Dia kan ada 4 rakaat. Maka satu rakaat ada 2 sujud. Boleh faham Puan Halimah Ismail bertanya ni? Okey. Sebab ramai orang yang ingat macam tu. Dia ingatkan sujud terakhir sujud lama. Itu kena betul sikit kita punya kefahaman dengan ilmu yang diajar oleh para ulama. Baik. Okey, boleh faham tu sebab saya terang ni kita jujur, kita tak macam nak kata macam ni bukan kata kita nak menjaga hati siapa-siapa. Okey, sebab ramai benda macam ni dah tersebar luas sangat. Okey, tak salah nak sembahyang hajat ramai, tapi bukan syaratnya mesti sujud terakhir lama kan. Tak syarat macam tu. Nampak tak? Tapi kita nak ubah masyarakat payah. Payah sikit. Dia kena makan masa lah, kena slow, kena buat penerangan. Tuan-tuan, macam kat masjid yang kita mengajar, kita terangkan sikit sembahyang hajat ni macam ni. Kalau ni mengajar online lah boleh. Nampak tak? Itu tuan-tuan, boleh faham? Sepatutnya imam tu kena terang lah. Imam kena pandai buat macam ni. Bukan imam memberatkan, mesti sujud terakhir lama. Salah macam tu. Okey, boleh faham okay, kepada ibu-ibu yang nak undur diri tak apa, kita bolehkan lah. Tak ada masalah. Sebab ada kerja kan. Puan Azmi ni bila kena tambah rakaat, kena bangun semula masa imam beri salam pertama lah, atau salam kedua. Dua-dua boleh. Okey, dua-dua boleh. Maknanya
Kalau imam beri salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum tu bangun untuk tambah rakaat, boleh. Ataupun tunggu sampai salam kedua pun boleh. Tak ada masalah. Okey, insya-Allah. Itu di antara untuk soal jawab. Okey, yang terakhir sikit soalan yang terakhir. Kejap. Kejap. Okey, tadi soalan bab durian tu. Bab buah durian. Bab sekarang ni musim durian kan. Iaitu durian sebelah rumah dia luruh dalam kawasan pagar. Kan contohnya kita ada jiran kita tu dia ada pokok-pokok durian banyak. Lepas tu jatuhlah durian dalam pagar kita. Kan kata para ulama tak boleh kita ambil durian tu. Okey, tak boleh makan durian tersebut. Okey? Tak boleh. Tak boleh sebab apa? Sebab itu ada tuannya. Kita kenal ni durian Haji Kamal, Haji Mat sebelah rumah kita ni. Maka wajib kita jumpa dia, bagi tahu, kata, "Ji, ni ada durian jatuh ni dalam pagar saya ni." Kan? Kita bagi dia semula. Nampak tak? Okey. Tapi katakanlah Haji tu kata, dia kata gini, dia kata, "Kalau durian tu jatuh, awak ambil lah. Ambil makan lah. Tak apalah kalau dia beri izin." Okay, kalau dia beri izin boleh lah. Masa sekarang ni dia tak beri izin, kita kena minta izin dengan pemilik kepada pokok tu. Sebab buah tu hasil dia. Jadi milik pada pemilik dia tu, tuan asal dia tu. Boleh kena minta izin lah. Kalau tidak, makan haram dia bagi. Makan durian haram. Walaupun musangking contohnya. Okey. Baik. Kata Puan Aisyahnya, dalam Telegram ada soalan ustaz. Soalan apa saya tengok je. Baik. Antara soalan daripada Puan Aisyah, dalam solat jemaah Zuhur, jika kita tak sempat habis baca surah imam dan rokok, kita perlu habiskan surah atau terus rokok? Kata para ulama, afdal kita terus rokok lah. Okey, yang surah tu kita boleh berhenti pada masa kita terus berhenti, tak apa baca. Sebab surah tu dipanggil apa? Sunat, bukan rukun. Rokok tu rukun, kena ikut imam. Okey, afdal ikut imam lagi. Boleh faham? Itu untuk soalan pertama. Lagi, yang mana lebih baik kita tunggu imam yang sembahyang sangat lewat, waktu Zuhur pukul 3.30, ataupun solat sendiri pada awal waktu? Bolehkah kita berjemaah lagi sekali bersama imam yang lewat solat untuk dapatkan balasan jemaah? Jawabnya, kata para ulama, boleh. Okey. Contoh saya beri mudah je. Dalam bab kita kan, kita suami isteri. Kita isteri di rumah, kan tak kerja, duduk masak-masak. Masuk Zuhur kan, Zuhur pukul 1.30 katakanlah. Kita sembahyang seorang-seorang, Allahu Akbar kan. Lepas tu baliklah suami kita. Dia mesti detect kita. Dia kata sembahyang lagi Zuhur kan. Kita kata sembahyang dah bang. Contohnya. Lepas tu abang pun jawab, tak apalah, jom kita sembahyang berjemaah dengan abang. Boleh pahala jemaah. Maka boleh sembahyang lagi sekali. Sebab apa? Sebab nak pahala jemaah. Boleh. Harus tak berdosa. Boleh lah. Boleh faham tak ibu-ibu sekalian? Kita boleh buat macam tu. Faham? Contohnya kalau kita sembahyang kat pejabat, awal waktu dah, balik rumah kita tengok ada orang sembahyang asal lagi, kita ikut dia berjemaah, tak ada masalah. Baik. Kalau dahan pokok masuk dalam tanah kita dan merosakkan rumah kita, ini melibatkan mudarat. Bila mudarat, tuan-tuan, kita kena bincang dengan baiklah dengan tuan rumah tu. Bincang mak molek. Sebut yang selutok dia. Jangan marah, sebut mak molek. Kata, rumah awak ni dahan dia masuk rumah saya lah, merosakkan bumbung. Okey? Saya pun patahkan sikit. Sebab bimbang juga kan, takut ada apa-apa ke. Jadi kita bincang molek dengan dia. InsyaAllah tak ada masalah benda tu. Yang masalahnya kita pergi marah lah, tak kena lah. Dia faham? Itu di antara soal jawab yang mampu saya jawab untuk hari ni, tuan-tuan ibu sekalian.
Okey, saya harap semua sekali faham dengan jelas kan. Kita pun dah ramai dah yang keluar tu. Lewat sangat kan, 11.30 dah. Mungkin ada yang ada hal, tak apa, kita benarkan, undur diri, tak ada masalah. Okey, jadi ibu-ibu yang tunggu sampai akhir ni, saya ucapkan terima kasih semua dan tahniah kerana sudi sama-sama kita mendengar sedikit perkongsian ilmu pada hari ini. Okey, cuma yang terakhir bagi saya lah, sedikit kita baca sikit doa. Doa sebelum memberi salam. Doa sebelum memberi salam, doa ringkas tapi amat penting untuk nasib kita di akhirat. Okey, doa ni ibu-ibu boleh baca, kita baca dengan ramai, insya-Allah. Kita baca setiap kali lepas baca tayat akhir sebelum memberi salam. Okey, sama-sama kita ikut insya-Allah. Doanya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Doa dia, Allahumma hasibni hisaban yasira. Sekali lagi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Maksudnya, wahai Allah Tuhanku, hasibni, hisablah aku ya Allah, hisaban yasira, dengan hisab yang ringan, yang mudah. Kita tak nak tuan-tuan kita jadi berat, berat dihisab di hari kiamat nanti. Boleh faham? Ini panggil satu perkara yang penting. Doa ringkas tapi penting untuk nasib kita di akhirat. Okey, apa doa dia? Allahumma hasibni hisaban yasira. Lepas tu yang kedua doanya kita boleh baca, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Kita gabung dua ni, boleh juga kan? Okey, kita bacakan lagi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Boleh saya baca seselu tu supaya kita boleh ikut, boleh hafal. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ini doa-doa yang Nabi pernah bacalah kan sebelum memberi salam. Doa yang pendek tapi amat-amat bernilai sebenarnya. Boleh, insya-Allah saya akan letakkan dalam grup Telegram doa tadi tu. Sebenarnya kata para ulama ada 12 banyak. Ada 12 jenis doa kita boleh baca sebelum beri salam. Banyak ibu-ibu sekalian. Okey, semalam saya cek, saya buat sikit rujukan. Memang kata Allah banyak sangat, 12. Kita yang amal, kita biasa amal tu baru 1-2 kita amal. Sebenarnya banyak lagi Nabi ajar. Okey, sebab apa banyak-banyak tu? Sebab supaya tidak bosan, tak puas. Boleh faham insya-Allah. Okey, tapi tadi saya bagi dua dulu. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma hasibni hisaban yasira. InsyaAllah kita akan tengok nanti, kita akan kongsi dalam grup Telegram beberapa doa, doa-doa pilihan sebelum memberi salam. Okey, sebab sebelum memberi salam ni dipanggil waktu mustajab doa. Okey, waktu mustajab doa. Baik, insya-Allah. Boleh? Jadi sebagai satu pengumuman ibu-ibu sekalian, insya-Allah kita jumpa esok pula Esok sambung esok hadis 40. Hadis 40 penawar hati pada hadis yang ketiga esok insya-Allah. Hadis ketiga tentang serengan-rengan azab neraka. Allahu akbar. Okey, kita akan tengok sikit macam mana azab yang paling ringan di neraka. Okey, ni hadis yang sahih dan hadis yang kadang-kadang Nabi kata dalam neraka ni ramai perempuan. Ramai perempuan dalam neraka. Boleh? Ni kita akan bincang insya-Allah sedikit esok tentang bab hadis penawar hati kita. Supaya kita insaf, kita rasa nak taubat sentiasa pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya minta maaf banyak pada semua sekali. Kita dah 2 jam kan, tak sedar 2 jam dah. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa esok, InsyaAllah. Dan untuk kuliah hadis Riyadus Solihin, saya akan umumkan bila kita akan mula. Okey, sebab kita bagi peluang untuk ibu-ibu beli kitab dulu kan, untuk kita guna bacaan kitab Riyadus Solihin pada waktu lepas asar nanti. 5 suku insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.